Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari Akademi YouTuber Malaysia Ayu. Kini bertugas di SK Gopeng, Taman Gopeng Baru. Okey, selamat datang ke channel Simply Being Lin Z. Kepada anda yang baru saja datang singgah ke channel ini, sudi-sudikan tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom hari ini saya akan tunjukkan anda cara menulis ulasan. Okey. Selamat datang ke kelas Cikgu Lin Z. Baiklah, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey, pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan KSSR Semakan 2017. Hari ini saya akan bantu anda untuk menulis ulasan. Jom kita lihat apa yang ada dalam kertas penulisan Bahasa Melayu bahagian B ini. Okey, berikut adalah arahan yang terdapat pada kertas Bahasa Melayu penulisan bahagian B. Okey, kita baca arahannya dahulu. Petikan di bawah ini berkaitan dengan bengkel makanan sihat. Tulis ulasan tentang langkah memastikan makanan bersih dan sihat dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Anda perlu fahami apa yang diminta arahan ini ya. Baiklah, seterusnya. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah 6 perenggan petikan yang perlu anda tahu. Okey, di sini kita boleh nampak perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita akan baca petikan ini mengikut perenggan. Okey, jadi kita akan mulakan dengan perenggan yang pertama. Baiklah, perenggan pertama, jom kita baca sama-sama. Pada minggu lalu, Persatuan Penduduk Kondominium Ladang telah mengadakan bengkel makanan sihat. Bengkel itu dikendalikan oleh 2 orang pegawai iaitu Puan Mazidah, Pegawai Teknologi Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dan Encik Raif, Pegawai Unit Dietetik dan Sarjan Hospital Sultanah Zahirah Terengganu. Okey, kena pasti apa maklumat yang terdapat pada perenggan yang pertama ini. Baiklah, kita lihat nombor 2, perenggan nombor kedua. Pada sesi pertama bengkel, Puan Mazidah memfokuskan kepada kebersihan makanan. Menurutnya, jika makanan tidak dimasak dengan sempurnanya, bakteria yang ada di dalam makanan itu akan menyebabkan keracunan. Oleh itu, makanan perlu dimasak melebihi suhu 70 darjah Celsius. Okey, dalam perenggan kedua ni dah ada tentang makanan sihat tu kan. Berdasarkan pada arahan tadi, ingat pada arahan yang anda baca tadi. Jadi dekat sini makanan tidak dimasak dengan sempurna, bakteria yang ada di dalam makanan, anda kena kenal pasti antara isi penting yang terdapat dalam perenggan kedua ini. Okey, dapat Seterusnya kita pergi perenggan yang ketiga. Mari kita baca sama-sama ya. Selain itu, daging atau ikan yang telah berbau dan tidak segar juga menjadi salah satu punca keracunan. Justeru, para peserta diajar cara untuk mengenal pasti bahan-bahan mentah yang sudah rosak. Makanan mentah pula diasingkan daripada makanan yang telah dimasak agar tidak tercemar. Okey, seperti anda lihat dekat sini, okey, daging atau ikan yang telah berbau dan tidak segar. Jadi kat sini antara kata kunci dia, kita tahu nampak ikan yang telah berbau tidak segar, punca keracunan. Jadi apa yang anda perlu buat kalau untuk mengelak keracunan? Boleh nampak kat sini ada isi penting dia dekat sini. Jadi anda kenal pasti antara isi-isi yang perlu anda tulis dalam ulasan anda tadi. Dapat ya? Seterusnya kita pergi perenggan keempat. Okay. Dalam sesi kedua pula, Encik Raif bercerita tentang cara penyediaan makanan. Antaranya termasuklah merebus, mengukus dan memanggang makanan. Cara ini dapat mengelakkan penggunaan minyak yang menyumbang kepada kolesterol berlebihan dalam badan. Okey, anda nampak kat sini ada antaranya termasuklah merebus, mengukus dan memanggang makanan. Ni apa? Kaedah ini untuk apa?
mengelakkan penggunaan minyak yang menyumbang kepada kolesterol berlebihan dalam badan. Jadi nampak kat sini dia pada perenggan keempat ini menceritakan kalau buat ini dapat apa. Kalau buat itu macam mana. Jadi anda kena pasti jawapan ataupun anda kena pasti isi penting yang perlu anda ambil untuk tulis ulasan nanti. Okey, seterusnya kita pergi perenggan kelima. Okey, kita nampak di sini. Di samping itu, beliau juga meminta para peserta agar banyak minum air masak berbanding dengan air bergula. Beliau menyatakan kebimbangannya tentang peningkatan jumlah pesakit kencing manis pada setiap tahun. Nampak kat sini, kita nampak air bergula ataupun air masak. Kenapa peningkatan jumlah pesakit kencing manis? Jadi anda kena ambil isi yang penting di sini untuk jadikan dia dalam satu ayat. Dia mesti apa, mengapa. Kalau buat ni dapat ini. Kan? Atau kita boleh letakkan kata hubung di antara penegasan dengan sebab ataupun nilai-nilai yang ada. Kalau kita buat yang pertama, kita dapat apa. Macam itulah kan. Okey, jadi seterusnya kita ada perenggan yang terakhir iaitu perenggan yang keenam. Okay, kita baca. Para peserta amat berpuas hati dengan penganjuran bengkel itu. Mereka berharap agar bengkel seperti itu akan diteruskan pada masa hadapan. Okey, jadi ada 6 perenggan. Okey, petikan tadi ada 6 perenggan. Jadi dalam 6 perenggan ni anda perlu tulis ulasan iaitu 50 hingga 80 patah perkataan. Tidak boleh kurang. Kalau lebih 80 tu janganlah lebih sampai kamu buat karangan yang panjang. Okey, kalau melebihi dalam 90 ke mungkin bolehlah lagi kan, boleh dikira kita consider lah sikit kan. Okay, nampak dekat situ. Jadi seperti yang pembelajaran dahulu, cikgu pernah kongsikan bagaimana anda boleh menggunakan menulis ulasan dengan menggunakan formula iaitu 5 penanda wacana. Okey, so mungkin di situ anda boleh guna ataupun kita tengoklah pembelajaran yang ini seterusnya macam mana. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sekarang kita akan menulis ulasan seperti yang cikgu maklumkan tadi. Menulis ulasan ini berada dalam kertas penulisan bahagian B. Okey, cikgu bagi kamu panduan. Okey, bila nak menulis ni kita cari dahulu isi penting. Okey, isi penting tu maksudnya kita tulis dalam bentuk nombor, point form. Satu, yang pertama dapat isi apa? Okey, perlu pertama kita ada P. P itu cikgu guna kaedah pasak. Pendahuluan, antaranya, selepas itu, selain itu, akhir sekali, kesimpulan. Tapi mungkin kat sini ada kelainan sikit lah. Kita terus kepada penegasan. Okey, yang pertama kita perlu ada pendahuluan. Okey, jadi petikan tersebut adalah tentang mulakan dengan pendahuluan. Jadi pendahuluan, jarak ke tak jarak? Kamu kena pasti kalau nak tulis ulasan perenggan pertama, jarak ke tak jarak. Okey, jadi kena rujuk semula. Bagaimana nak tahu format sebenar ialah anda boleh rujuk buku teks. Dalam buku teks bahasa Melayu yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan, anda boleh tengok kalau penulis kalau buat karangan tu perenggan pertama tu jarak ke tak jarak. Okey, dapat ya? Jadi dekat sini, kita tengok dekat sini bagaimana anda nak tahu jawapannya. Untuk mendapatkan jawapan, sila rujuk soalan atau perenggan pertama. Jadi dekat sini, cikgu bantu anda cara nak isi tadi kan. Okey, anda dapatkannya. Kita tengok pada arahan. Petikan di bawah ini berkaitan dengan bengkel makanan sihat. Nampak dekat situ kan. Jadi yang pertama tadi kita dah nampak kan apa petikan tadi berkenaan apa. Jadi kat sini boleh nampak kan, anda boleh isikan. Okey, kat sini dah nampak dah dia punya tajuk. Anda hanya perlu tambah. Okey, kat sini petikan tersebut adalah tentang penganjuran bengkel makanan sihat. Kalau tak nak penganjuran pun tidak mengapa. Anda boleh nyatakan saja petikan tersebut adalah tentang bengkel makanan sihat. Macam ni mungkin cikgu tambahkan. Maksudnya cerita tadi tentang apa yang telah berlaku semasa bengkel makanan sihat. Okey, ini sebagai tambahan saja yang tidak ada dalam petikan.
Okey, seterusnya kita pergi nombor 2, kita mulakan macam ni. Okey, ini adalah penegasan. Bila karangan begini, penulisan begini, selalunya untuk tidak ada individu, tidak ada subjek, kita gunakan kita. Anda semua boleh gunakan kita. Jadi mestilah ni adalah penegasan. Tempat kosong untuk membunuh bakteria. Cikgu ulang ya. Pernyataan kedua, kita mestilah apa? Membunuh bakteria. Jadi dekat sini mana boleh dapat? Kebiasaannya ada perenggan kedua. Okey, jadi kita nampak yang warna kuning ni adalah kata kunci, membunuh bakteria. Jadi kita rujuk semula petikan tadi. Jadi petikan tadi cikgu rasa nombor 2. Okey, kita tengok kat sini. Pada sesi pertama bengkel, Puan Mazidah memfokuskan kepada kebersihan makanan. Menurutnya, jika makanan tidak dimasak dengan sempurnanya, bakteria yang ada di dalam makanan itu akan menyebabkan keracunan. Oleh itu, makanan perlu dimasak melebihi suhu 70 darjah Celsius. Anda nampak tak kata kuncinya? Pandai. Kata kuncinya apa dia? Kita nampak dekat sini, bakteria. Okey, jadi bakteria. Apa maksudnya? Apa yang menyebabkan bakteria? Apa yang kita perlu buat tadi? Kita mestilah apa? Untuk bakteria tu tengok dekat atas. Memfokuskan kepada kebersihan. Menurutnya jika makanan tidak dimasak dengan sempurna. Jadi apa? Kita mestilah apa? Ni bakteria yang ada di dalam makanan itu akan menyebabkan keracunan. Jadi untuk mengelakkan bakteria daripada ada, apa yang kita perlu buat dekat makanan ni? Ni jika makanan tidak dimasak dengan sempurnanya, bakteria yang ada di dalam makanan itu akan menyebabkan keracunan. Jadi, apa yang perlu kamu buat pada makanan ni? Yang ini tidak dimasak. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Pandai. Okey, terlebih dahulu kita nampak dekat sini tambahan dia makanan tidak dimasak dengan sempurna kan. Jadi kita boleh jawab, anda boleh tulis macam ni. Kita mestilah buat apa? Pandai. Okey, memastikan makanan dimasak dengan sempurnanya untuk membunuh bakteria. Dapat kan? Jadi dekat sini, ini setiap dalam ulasan kamu mesti tulis untuk teruskan kepada ayat yang ada. Okey, ayat yang ini tidak ada dalam petikan kan, tapi kamu ubah. Okey, yang seterusnya, ini adalah penanda wacana. P tadi pendahuluan ada. A tak ada kan? A tu antaranya tak ada sebab kita mestilah kan. Seterusnya ni kita guna untuk meneruskan ayat yang seterusnya. Pindah kepada isi yang kedua. Okey, seterusnya kita hendaklah tempat kosong apa? Kalau kita buat ni, apa? Cara ini dapat mengurangkan risiko keracunan makanan. Ini adalah pembayang dia. Pembayangan ni ada dalam petikan. Seterusnya kita hendaklah apa? Okey, kita tengok pada petikan yang kita baca tadi. Okey, nampak ya? Seterusnya, kita hendaklah cara ini dapat mengurangkan risiko keracunan makanan. Ini adalah kata kunci yang perlu kamu cari dalam petikan. Okey, kita lihat petikan ya. Okey, sebelum tu kita baca dahulu sama-sama. Selain itu, daging atau ikan yang telah berbau dan tidak segar juga menjadi salah satu punca keracunan. Justeru, para peserta diajar cara untuk mengenal pasti bahan-bahan mentah yang sudah rosak. Makanan mentah perlu diasingkan daripada makanan yang telah dimasak agar tidak tercemar. Kita cari tadi kata kuncinya, nampak kan? Kata kuncinya di sini, kamu boleh nampak keracunan. Apakah yang menyebabkan keracunan itu? Apakah yang menyebabkan keracunan tu? Betul. Dekat sini ada kan? Okey. Mengenal pasti bahan-bahan mentah yang sudah rosak. Dekat sini kita tahu penyebab dia adalah makanan yang tidak daging makanan yang telah berbau tidak sedap tu menyebabkan keracunan. Para peserta diajar cara untuk mengenal pasti bahan-bahan mentah yang sudah rosak. Jadi seterusnya macam mana?
Okey, seterusnya kita hendaklah mengenal pasti bahan mentah yang telah rosak. Kamu nampak tadi kan, kalau kita tak kenal pasti, kita akan dapat keracunan. Jadi, kalau kamu tahu bahan apa, cara ini dapat mengurangkan risiko keracunan makanan. Boleh ya? Okey, seterusnya kita pergi pada keempat. Mungkin kat sini, di samping itu kita digalakkan apa agar tidak perlu menggunakan minyak. Kita lihat apa kata kuncinya. Kata kuncinya adalah tidak perlu menggunakan minyak. Nampak ni kan? Tidak perlu menggunakan minyak. Jadi kita baca semula petikan tadi. Okey, dalam sesi kedua pula, Encik Raif bercerita tentang cara penyediaan makanan. Antaranya termasuklah merebus, mengukus, maaf ya, ini ada kesilapan pula tadi. Mengukus dan memanggang makanan. Cara ini dapat mengelakkan penggunaan minyak yang menyumbang kepada kolesterol berlebihan dalam badan. Okey, jadi kita nampak tak kata kunci dia yang terdapat dalam petikan tadi tu? Penyataan tadi mengelakkan penggunaan minyak. Untuk mengelakkan penggunaan minyak, apa perlu kita buat? Betul. Jadi kamu perlu guna merebus, mengukus, NGU ya. Merebus, mengukus dan memanggang makanan. Cara ini dapat mengelakkan penggunaan minyak yang menyumbang kepada kolesterol berlebihan dalam badan. Jadi bagaimana nak tulis dia? Ini panduan ya. Maksudnya kita gunakan di samping itu adalah seterusnya di samping itu. Ataupun seterusnya kan, tadi seterusnya di samping itu kan. Kita digalakkan memasak dengan merebus, mengukus atau memanggang agar tidak perlu menggunakan minyak. Maksudnya kita buat ini, kenapa buat ini? Agar tidak perlu gunakan minyak. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelima. Perenggan kelima, akhir sekali kita hendaklah tempat kosong. Apa yang kita buat? Hal ini dikatakan demikian kerana pengambilan gula yang banyak dapat meningkatkan risiko penyakit kencing manis. Ingatkan tadi kan? Kita baca tadi kan? Okey, kita tengok kata kuncinya dalam penyataan ini. Gula yang banyak dapat meningkatkan risiko penyakit kencing manis. Okey, kita tengok petikan tadi. Okey, kita baca ya. Di samping itu, beliau juga meminta para peserta agar banyak minum air masak berbanding dengan air bergula. Beliau menyatakan kebimbangannya tentang peningkatan jumlah pesakit kencing manis pada setiap tahun. Nampak kan? Air bergula, kencing manis. Jadi apa yang perlu anda buat? Kan dekat sini kan minum air masak berbanding dengan air manis akan mengurangkan pesakit kencing manis. Jadi kita nampak kat sini minum air masak berbanding dengan air gula. Itulah yang perlu anda letakkan dalam pada tempat kosong tadi, dalam tempat kosong tadilah. Okey, kita tengok ya. Dekat sini akhir sekali kita hendaklah banyak minum air masak berbanding dengan air yang bergula. Hal ini dikatakan demikian kerana pengambilan gula yang banyak dapat meningkatkan risiko penyakit kencing manis. Okey. Kita ada 6 perenggan, jadi kita nyatakan kesimpulan. Kita letak kesimpulannya, kita haruslah apa agar apa. Jadi panduan bagaimana nak membuat kesimpulan ialah beri pendapat dan pandangan anda berdasarkan petikan yang anda baca. Okey, anda boleh rujuk tajuk untuk mendapatkan isi bagi penegasan dan ambil maklumat dalam petikan untuk berikan alasan kepada penegasan anda tadi. Okey, contohnya petikan tersebut adalah tentang penganjuran bengkel makanan sihat. Makanan sihat, apa yang perlu? Tadi bengkel dia cerita apa? Apa yang anda baca dalam petikan tadi, memang tajuk dia bengkel makanan sihat. Jadi semasa dalam bengkel tu cerita tentang apa? Kan jadi anda boleh nyatakan pendapat anda. Anda rasa tadi petikan tadi tu pasal apa? Okey? Jadi anda teruskanlah. Lepas tu mula anda dapatkan. Okey, jadi seterusnya anda perlu nyatakan mengapa perlu menjaga kesihatan pemakanan. Menjaga kesihatan pemakanan tadi tu mungkin pendapat anda tentang isi dalam semasa bengkel tadi. Okey, jadi dekat sini mungkin cikgu boleh letakkan kesimpulannya, kita haruslah menjaga pemakanan agar kita hidup sihat dan jauh daripada
penyakit. Anda boleh tutup kan ulasan anda tadi. Anda ambilkan tadi tentang petikan tadi tentang apa. Kalau kita buat ini dapat apa. Sepertilah macam tu kesimpulannya, kita haruslah menjaga pemakanan agar kita hidup sihat dan jauh daripada penyakit. Okey, baiklah. Dah dapat kan? Jadi apa yang perlu anda buat? Tugasan anda sila tulis dalam bentuk perenggan. Ulasan tadi ada 6 ayat kan? Ada yang pertama, kedua, tiga sampai 6. Jadi 6 ayat ini anda perlu tulis dalam bentuk perenggan. Jadi sekiranya anda tanya berapa perenggan yang perlu dibuat? Jadi bagi pendapat cikgu, anda boleh buat dalam 3 perenggan. Ada pendahuluan, ada isi penting dia di dalamnya, ada isi penting. Berapa isi penting dalam tu? Ada 5 kan? 4 isi penting dalam tu, dan seterusnya ada penutup kan. Jadi 3 perenggan. Jadi mungkin boleh tengok kat sini, cikgu boleh pandukan anda semua. Okey, anda dapat nampak kat sini ada perenggan pertama. Petikan tersebut adalah tentang apa? Okey, jadi isinya ada dalam sini. Okey, petikan tersebut adalah tentang pengurusan bengkel makanan sihat. Anda boleh isikan tadi kan pernyataan yang kita bincangkan tadi. Kita mestilah masak makanan dengan betul kan kat situ untuk membunuh bakteria. Seterusnya kita hendaklah mengenal pasti makanan yang makanan yang betul. Tadi ikan dengan daging dan ikan tadi kan. Cara ini dapat mengurangkan risiko keracunan makanan. Di samping itu kita digalakkan mengukus, merebus, memanggang makanan agar tidak perlu menggunakan minyak. Akhir sekali kita hendaklah minum air air masak daripada air gula. Hal ini dikatakan demikian kerana pengambilan gula yang banyak dapat meningkatkan risiko penyakit kencing manis. Kesimpulannya, kita haruslah menjaga pemakanan kita agar kita kesihatan sihat dan terhindar daripada penyakit. Itu saja dapat kan? Itulah dia tadi sedikit sebanyak panduan anda untuk menulis ulasan. Dapat ya? Jadi cikgu rasa itu saja perkongsian cikgu pada hari ini, dan sekiranya anda rasa perkongsian cikgu pada kali ini menarik dan bermanfaat, sila tekan butang subscribe tu. Anda tulislah komen, cakap terima kasih ke, ataupun mungkin ada sebarang cadangan, boleh nyatakan di ruangan komen. InsyaAllah cikgu baca dan cikgu akan cuba balas. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe kepada yang belum lagi subscribe, dan samping itu juga tekan dulu butang ting ting ting. Kenapa nak perlu tekan loceng? Supaya bila cikgu ada perkongsian baru, anda akan dapat notifikasi. Okey, jadi itu saja daripada saya. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Linzek. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.